Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Allah SWT pada hari ini, iaitu di negara kita ini 9 Zulhijjah, yang mana disunatkan kita itu untuk meningkatkan amal ibadah, khususnya berpuasa sunat, yang mana kalau di Makkah, di Arab Saudi, mereka lebih awal satu hari dari kita, makna hari ini 10 Zulhijjah. Jadi bagaimanapun kita itu melakukan ibadah puasa ini berdasarkan timing ataupun tarikh lokal kita. Makna kalau puasa hari Arafah itu kita puasa pada hari ini 9 Zulhijjah. Apapun yang puasa semalam juga ada sunnahnya, termasuk dalam 10 hari-hari awal bulan Zulhijjah yang digalakkan kita itu beribadah, termasuk berpuasa, dan termasuk dipanggil hari Tauriyah 8 Zulhijjah. Dan pada hari ini juga untuk takbir hari raya yang muqayyad, dia ada takbir yang mutlak. Dia itu bila-bila masa kita takbir, ada yang muqayyad, itu dikaitkan dengan solat. Kita takbir selepas daripada solat itu telah bermula pada pagi ini. Lepas solat subuh tadi kita telah disunatkan takbir secara muqayyad, iaitu lepas sembahyang kita takbir. Adapun takbir yang mutlak, yang bila-bila masa kita takbir itu mulai daripada selepas malam ini lepas maghrib, solat maghrib, lepas maghrib nanti kita sudah boleh takbir mutlak. Berterusanlah bila-bila masa kita nak takbir sampai selesai menunaikan solat sunat Idul Adha. Jadi yang muqayyad terus lagi, yang lepas sembahyang terus lagi sampailah sehingga selesai solat asar hari ketiga Tashrik, iaitu 13 Zulhijjah. Begitu ya. Beza antara takbir Idul Adha dan juga Idul Fitri hanya ada takbir mutlak sahaja. Baik, kita masuk ke isi pengajian kita, iaitu kuliah subuh bulanan hari Sabtu yang kedua, anjuran Masjid Muaz bin Jabal, Taman Setiawangsa, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Muhaddir bin Haji Jul, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 69. 69 ni biasanya akan stop lama di sini. Kenapa? Kerana di muka surat inilah disebut pelbagai sumber hukum syarak secara ringkas, tidak dihuraikan. Akan tetapi saya lihat ada baik juga kalau kita ambil tahu sedikit secara lebih jelas setiap satu dari sumber hukum syarak. Puncanya di mana? Puncanya pada tajuk bab yang ke-6 ini. Dalil syarak bukan
hanya Al-Quran dan Sunnah. Saya telah sebut sebelum ini, perkataan hanya itu sangat penting. Sekira-kira kalau kita buang hanya, tajuk tu dah jadi tak betul. Dia akan jadi dalil syarak bukan Quran dan Sunnah. Tak betul lah. Quran dan Sunnah memang dalil syarak. Apa lagi dalil syarak kalau bukan Quran dan Sunnah? Kita umat Islam, inilah dua sumber panduan kita, pegangan kita, ikutan kita, Quran dan Sunnah. Tapi masalah timbul dalam pemikiran sebahagian umat Islam, mereka menyangkakan hanya Quran dan Sunnah. Lalu timbullah cakap-cakap, ini hukum ni tak ada dalam Quran hadis ni. Ini ulama saja yang bawa ni. Quran hadis tak ada cakap macam ini. Jadi seolah-olah kalau tak ada dalam Quran hadis, maka dah tak ada sumber lagi. Jadi tidak demikian. Dimasukkan bab ke-6 ni untuk menghilangkan kekeliruan ini, bahawa Quran dan hadis sendiri menunjukkan kepada sumber-sumber hukum yang lain. Jadi kalau betul kamu ikut Quran dan hadis, kamu juga kena ambil panduan daripada sumber-sumber hukum yang lain. Dalam kuliah yang lalu kita telah terangkan secara ringkas tentang sumber hukum yang ketiga, yakni selepas Quran dan Sunnah, namanya ijma', iaitu kesepakatan para ulama. Bila para ulama telah sepakat dalam sesuatu hukum, maka kesepakatan mereka itulah dinamakan ijma'. Dan secara asas, setelah berlaku ijma', haram ijma' itu dilanggar. Ini yang diterangkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan juga oleh ulama-ulama yang lain. Tapi dicatatkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengambil hujjatul ijma' ini daripada ayat suci Al-Quran, firman Allah Ta'ala, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, ila akhir ayat. Orang yang degil kepada Rasul, itu pertama, dan mengikut jalan lain daripada jalan orang mukmin, itu yang kedua. Dalam ayat ini dijanjikan dengan apa? Neraka Jahannam. Al-Quran menjanjikan neraka Jahannam untuk dua perbuatan ini. Pertama, syiqaqur Rasul, degil dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tak nak terima ajaran Nabi, itu satu punca masuk neraka Jahannam, makna haram. Tak mampu buat, nombor dua. Tapi menolak apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dosa besar, masuk neraka Jahannam. Yang kedua adalah ittiba' ghayr sabilil mu'minin, ikut jalan lain daripada jalan orang mukmin juga dijanjikan dengan neraka Jahannam, berarti haram. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menerangkan ijma' itu adalah sabilul mu'minin, kesepakatan oleh ulama-ulama orang Islam itu adalah jalan orang Islam. Maka dengan nas Al-Quran tadi, melanggar ijma' adalah haram. Sebab itu kena hati-hati. Kadang-kadang orang bawa pandangan-pandangan yang syadz. Memang ada ulama yang berfatwa demikian, tetapi fatwa ulama ini datang kemudian setelah berlaku ijma', tiba-tiba datang fatwa sebegini, maka fatwa sebegitu tertolak automatik, kerana melanggar ijma'. Sebab itu kita tidak ada kebimbangan sebagai ahli sunnah wal jamaah, walaupun kebelakangan ini ada golongan-golongan yang cepat mengkafirkan orang Islam dengan amalan seperti tawassul, tabarruk, istighasah dan sebagainya, kerana telah berlaku ijma' tentang perkara ini sebelum daripada ada yang datang mempertikaikan. Sudah ratusan tahun umat Islam menerima dan mengamalkan amalan-amalan ini, tiba-tiba datang orang kata, oh ini tak boleh, ini haram, ini syirik dan sebagainya, maka fatwa sedemikian tertolak kerana melanggar ijma'. Jadi hari ini kita masuk kepada sumber hukum yang keempat. Ini 4 sumber hukum yang utama. Ada lagi mungkin dalam 8, 9 lagi sumber hukum yang utama yang disebut, terutamanya dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, iaitu Al-Quran sumber hukum, As-Sunnah sumber hukum, Al-Ijma' sumber hukum, dan Al-Qiyas. Apa dia Al-Qiyas? Qiyas ni kalau dari segi bahasa macam kita ukur, kosa, isu ukur, kita ukur tengok gitu. Tapi qiyas dari segi technical definition adalah kita memakai hukum, sesuatu perkara yang telah ada nas. Hukum tu dah ada dalil menunjukkan pada hukum tu, kita ambil, kita pakai.
Pakai di mana? Pakai pada satu perkara lain. Yang perkara lain tu tak ada nas, tak ada dalil yang menunjukkan pada hukum dia. Kenapa kita ambil hukum yang ini pakai pada yang lain? Jawapannya lishtiraqil illah. Kerana dua perkara ini, yang asal yang ada dalil tadi dengan yang fara'. Fara' ni makna cabang. Bila kita perhati kepada asas hukum tu sama-sama ada, sama-sama mempunyai asas hukum yang sama, maka oleh kerana asas hukum sama, maka hukum juga terpakai sama. Okay. Itu dari segi definition mungkin masih terawang-awang lagi ni apa cerita ni, ya. Tapi kalau kita bawa contoh, insya-Allah dia jadi mudah untuk difahami, ya. Hukum kita ambillah contoh hukum namanya haram. Hukum syarak yang taklifi kalau kita masih ingat ada 5, ya. Dan secara pecahan awal dibagi pada 2. Hukum syarak dibagi kepada hukum taklifi dan hukum wad'i. Yang selalu kita biasa, yang kita familiar adalah hukum taklifi. Bila orang tanya, ustaz apa hukum ni? Biasanya merujuk hukum taklifi. Taklifi pecah pada 2. Satu dituntut, tolak dia panggil, tolak dituntut. Satu lagi takhyir, diberi pilihan. Ya, satu dituntut, satu diberi pilihan. Dituntut pecah 2 lagi, iaitu tuntut buat dan tuntut tinggal. Maknanya amrun dengan nahyun. Amar suruh buat, nahyun suruh tinggal, jangan buat. Setiap satu daripada 2 ni, tuntut buat dan tuntut tinggal ini pecah 2 lagi. Tuntut buat dengan tuntutan yang pasti, tak ada pilihan, kena buat. Kalau tak buat, berdosa. Macam sembahyang fardu subuh tadi, itu namanya wajib. Tuntut buat tetapi tidak putus, maknanya kalau tak buat pun taklah berdosa. Contoh, puasa sunat hari ni, buat, bagus, dituntut, disuruh kita puasa hari ni. Tapi tuntutan tu taklah sampai kalau tinggal jadi berdosa, tak puasa pun hari ni tak berdosa, ya. Itu namanya sunat ataupun mustahab. Tuntut tinggal bagi 2, sama macam tadi. Kalau dituntut secara putus jangan buat, kalau buat juga berdosa, namanya haram. Kalau dituntut supaya tinggal jangan buat, tapi taklah putus, maknanya kalau buat taklah sampai berdosa, namanya makruh, ya. Jadi wajib, sunat, haram, makruh. Yang sebelah lagi ingat, takhir, diberi pilihan, nak buat boleh, tak nak buat pun tak ada masalah. Itu namanya mubah, harus, ya. Nak buat boleh, tak nak buat pun tak mengapa. Ini 5 hukum syarak yang taklifi. Sebab itu masa ada dialog baru ni antara Ustaz Hafiz Za'farani dengan Ustaz Qurni Idrus tentang isu meletakkan pelepah tamar di kuburan, ya, itu sabit dalam hadis. Cuma isunya itu adakah khususiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak. Kalau khususiyah maknanya Nabi sajalah boleh buat. Macam berkahwin lebih pada 4 dalam satu masa, itu khususiyah Nabi. Umat Nabi maksimum 4. Yang normal 1, yang jarang-jarang 2, yang apa lagi kadang-kadang dan sebagainya. Lebih pada 4 itu haram, sekaligus haram. Sebab apa? Kan Nabi buat. Sebab itu kita kena faham sunnah Nabi ni. Ada orang faham sunnah Nabi itu dari segi hukum, apa yang Nabi buat. Yang Nabi tak buat haram. Bukan begitu. Yang Nabi buat pun ada haram kita buat. Contohnya tadi lah, kahwin lebih pada 4 dalam satu masa, Nabi buat. Kalau kita buat, ia haram. Itu khususiyah. Jadi kalau dah letakkan pelepah ataupun apalah pokok yang hidup di kuburan itu khususiyah Nabi, berarti haram. Yang lain buat haram. Kalau tidak khususiyah, maknanya kita boleh kias. Maknanya kan Nabi SAW letak pelepah tamar itu dengan sabda baginda, moga-moga diringankan azab orang dalam kubur itu selagi mana pelepah tamar belum kering. Jadi para ulama ramai-ramainya kata inilah asas kenapa kita tu elok baca Quran di sisi kubur, elok kita berzikir tepi kubur. Bukan dibantainya bid'ah, sesat, bukan. Ada ambilan dia. Kenapa? Kerana apa sebab Nabi SAW ni, ulama kaji, apa sebab Nabi SAW mengaitkan dengan selagi mana pelepah tamar belum kering. Lalu ulama melihat berdasarkan dalil Al-Quran bahawa setiap sesuatu itu ada tasbih dia.
Jadi pelepah taman yang belum kering ni hidup. Benda yang hidup walaupun kita tak faham tasbih dia, ada bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun binatang, walaupun pokok, ada tasbih, kita tak faham. Ini dalam Quran kita. Maka kalaulah ini kepakaran para ulama adalah mentakbirkan Quran yang ijmal, yang umum begitu saja kepada penelitian-penelitian kehidupan. Itu peranan ulama. Kalaulah tasbih seumpama pelepah taman dalam hadis menunjukkan berpotensi meringankan azab orang dalam kubur, adakah tasbih anak Adam tidak membantu? Walaqad karramna bani Adam, dalam Quran juga sebut kami telah muliakan anak Adam berbanding dengan makhluk yang lain, berbanding dengan binatang, berbanding dengan pokok. Anak Adam tu mulia. Tiba-tiba tasbih pelepah taman boleh membantu meringankan azab orang dalam kubur, tasbih manusia tak boleh, orang yang beriman tak boleh. Apatah lagi kalau yang dia baca itu bukan setakat tasbih, bahkan ayat-ayat Al-Quran. Maka itulah rata-rata ulama mengatakan membaca Al-Quran itu memberi manfaat kepada orang mati. Jadi berlakulah dialog. Sebab satu pihak kata ini bukan khususiyah. Yang jadi isunya bukan itu sebenarnya. Sebab dia kata yang kata khususiyah itu Wahabi. Jadi yang satu lagi tak setuju. Akhirnya berdialog. Dalam dialog itu ditanya oleh Ustaz Hafiz kepada Ustaz Korni. Habis itu setelah berdialog, bincang, bawa dalil dari sumber kalam ulama, apa hukum kalau kita tu meletakkan pelepah tamak atau pelepah apalah, pokok-pokok yang hidup di kuburan, apa hukum? Mengambil contoh daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun mungkin dari sebab dah berdialog tak sesat dia kan. Asalnya kalau ikut pegangan awal mereka, apa saja yang baru, yang khususnya sesat. Tapi ditekan oleh Ustaz Hafiz, saya tanya hukum, tak sesat. Ustaz kata hukum ada 5: haram, makruh, sunnah, wajib, harus. Akhirnya tak sesat juga. Tak mau, tak berani dia nak menyebut salah satu daripada hukum. Paling tidak ia harus. Tapi gaya sebelum itu macam nak kata haram. Tapi alhamdulillah lah, setelah dia bawa punjah ini, nampak kendor sikit lah. Inclination nak mengatakan bahawa itu olehlah khususiyah, maka orang lain tak boleh buat. Poinnya apa? Poinnya hukum taklifi ada 5. Kalau kita tanya Ustaz apa hukum, dia jawab bid'ah. Kita boleh tunggu lagi. Dia kata, kan saya dah jawab bid'ah. Dia jelas Ustaz, terima kasih, tapi saya tanya hukum. Sebab bid'ah bukan hukum. Bid'ah adalah satu nama merujuk kepada satu perkara yang baru, yang dahulunya tidak ada dilakukan. Sekarang baru ada, namanya bid'ah. Tapi bid'ah tu ditimbang atas neraca hukum. Macam bersalam lepas sembahyang, Imam Nawawi kata bid'ah. Maknanya apa? Salafus soleh tak buat. Tapi pasti ada hukum. Maka Imam Nawawi meletakkan hukumnya sama ada sunat ataupun harus. Bila sunat, bila kita datang sembahyang tu belum berjumpa lagi dengan hamba Allah tu, masuk terus sembahyang, lepas sembahyang salam, sunat. Sebab berpayung pada sunatnya bersalam bila berjumpa dengan saudara-saudara kita. Kan baru jumpa, sebelum sembahyang belum jumpa. Tapi kalau nak sebelum sembahyang datang awal tadi, sebelum subuh dah datang, dah bersalam, dah senyum, dah sembang misalnya, lalu sembahyang sebelah kita, lepas sembahyang salam lagi sebab dah biasa, itu harus. Macam mana boleh harus? Sebab tak ada dalil yang melarang. Kalau ada dalil melarang, haram atau makruh. Dan tak ada dalil yang menyuruh secara khusus. Dalil suruh salam itu umum. Tapi lepas sembahyang hendaklah kamu bersalam-salaman, tak ada. Kalau ada mungkin wajib, mungkin sunat. Bila dah ternafi wajib dan sunat, ternafi haram dan makruh, tinggal lagi satu hukum syarak namanya harus. Macam tu cara ulama berfatwa. Bukan asal tak ada zaman Nabi, haram, bid'ah, sesat, tidak. Itu cara orang yang direct, literal, yang kurang faham, gagal faham makna hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ambil hukum haram daripada satu perkara yang ada nas, iaitu meminum arak, khamar, iaitu wine, minuman kita tahu liquor yang dibuat daripada perahan anggur, wine. Apa hukum minum khamar? Haram. Ada tak dalil? Banyaklah dalil haram minum arak. Antaranya dalam Al-Quran Allah berfirman, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuh. 4 perkara. Khamar itu
itu minum arak, maisir, berjudi, ansab, tilik nasib, azlam, berhala, rijsun min amali syaitan. Ini indikasi pertama perbuatan yang haram, iaitu perbuatan yang kotor daripada perbuatan syaitan. Lebih jelas lagi, fajtanibu, maka hendaklah kamu jauhi akan ini. Maka confirm minum arak haram. Baik. Lalu kita ambil hukum haram tadi, kita pakai pada satu benda lain, iaitu minum air ketum misalnya. Dan ada penelitian, saya pun bukan mahir sangat tentang air ketum ni, dan saya ingat saya tak pernah minum air ketum. Cuma kawan-kawan yang sebelah utara, mereka ceritalah bagi tahu, dia kata air ketum ni tak dua jenis. Satu jenis tu dia berpuih-puih macam tu, minum tu tak ada apa, tu kita minum jadi bertenaga, jadi sihat. Dia kata lah wallahu a'lam. Tapi satu jenis lagi jangan. Dia pun dah campur dengan obat nyamuk lah, dengan obat batuk lah, ada yang buat tai lembu sikit. Tai lembu memang haram lah najis, ya. Pentingnya bila dia dah peram tu kalau minum memang akal sudah terjejas, hilang akal, mabuk. Jadi apa hukum minum air ketum yang jenis yang memabukkan tadi? Tak ada tadi. Jangan kata nak cerita hukum minum air ketum tu sendiri tak ada disebut dalam Quran dan hadis. Oh, kalau macam tu minum air ketum ni tak ada hukum. Mesti ada hukum. Minum tu adalah perbuatan orang mukallaf. Orang mukallaf bila dia minum air ketum ada hukum, paling tidak harus. Jadi apabila dilihat bahawa air ketum yang sedemikian, dia ada elemen dipanggil al-iskar, intoxicating effect, kesan memabukkan, maka kesan memabukkan itulah telah dikenal pasti sebagai illah, asas kepada hukum. Sama tak? Di sini ada memabukkan, di sini ada memabukkan. Oh, illah dia sama, maka hukum dia juga sama. Apa hukum dia? Haram. Begitu cara dia. Sebab itulah tarhim subuh itu kita pegang sunat. Ada orang tak faham, dia kata mana boleh kias tarhim subuh dengan azan pertama, sebab dah ada nas. Dan sebab ada nas kan kita kias, ambil yang ada nas, pakai pada yang tak ada nas. Azan pertama subuh ni, sini ada azan pertama, boleh lah kalau nak hidupkan sunnah, boleh. Tarhim ada, duduk pun tak ada, azan dia terus masuk waktu. Okey, kalau kita azan pertama katalah setengah jam di masa maju, ada setengah jam sebelum azan subuh ada azan pertama, itu hukumnya sunat, mustahab dan sunnah. Maknanya memang diamalkan dulu. Di zaman Nabi SAW, muazzin Nabi ada dua. Jangan keliru, ada hadis mengatakan kalau dengar azan Bilal boleh sahur lagi, jangan berhenti terus makan minum tu. Jadi ada kawan-kawan kita ambil sahih, orang dah azan subuh dia tak apa, sebab dah Nabi kata jangan berhenti terus. Yang Nabi kata jangan berhenti terus tu azan pertama, belum masuk waktu, ada air dalam gelas, habiskan lah. Ada sikit lagi nasi, habiskan. Tekan break lah, jangan ambil lagi sepinggan pula, dia tak sempat. Tapi azan yang kedua, azan masuk waktu. Kalau masih makan, dia batal lah puasa. Kan dengan nas Al-Quran kita start puasa tu daripada terbit fajar. Ini bahaya juga kalau ambil hadis tanpa huraian ulama, kita menyebabkan amalan kita batal. Kita kata dalam hadis kata Nabi kata kalau dengan azan masih boleh makan minum, itu azan pertama. Jadi azan pertama ni hukumnya bersunat. Buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Bahkan azan kedua juga sunat. Ya. Tapi walaupun sunat, syiar. Bila syiar ni jangan dimatikan. Sebab itu tanda tempatnya orang Islam. Zaman dulu bila sahabat nak berperang, sebelum berperang tu dengar ada lawangan azan di tempat yang nak diserang, serangan akan dibatalkan. Sebab itu tanda kampung orang Islam haram diserang. Ini bukan ISIS. ISIS juga dia memang orang Islam pun diserang, dia bunuh, dia bom. Itu ekstremis, teroris. Kalau benar-benar mujahid, dia tak akan serang orang Islam. So jihad sebenarnya jihad berperang dengan orang kafir, bukan sesama Islam. Jadi tetapi dalam kitab-kitab fiqh ulama bincang, kalaulah mereka nak buat sekali je, sunatnya 2 kali. Tapi tempat tu dia kata kami nak azan sekali je lah sebab sunat kan. Maka aulanya berpadalah dengan yang kedua tu. Sebab yang kedua tu yang pivotal je, yang dah boleh semayang ke belum, dah kena berhenti sahur ke belum, ya, kat situ.
So kalau kamu memang nak azan sekali, azan yang masuk waktu tu lah macam kita buat sekarang ni. Jadi hukum azan pertama jelas sunat. Tapi ada amalan setengah jam sebelum daripada azan masuk waktu, Bilal biasanya tarhib. Dia akan selawat, dia akan munajat, dia akan istighfar. Nama tarhib tu datang daripada dia sebut ya arhamar rahimin irhamna. Ya wahai yang maha pengasih belas, kasih belaslah pada kami. Itu kan waktu yang elok mustajab tu, waktu sahur, doa pun mustajab, istighfar pun, taubat pun Allah terima. Doa tu termasuk doa kan? Ya arhamar rahimin irhamna. Soalan apa hukum? Apa hukum tarhib? Tengok pada dalil khusus tak ada. Umum adalah digalakkan kita istighfar pada waktu tu, digalakkan kita zikir, ya, tahajud apa-apalah pada waktu antara setengah jam sebelum waktu subuh tu boleh. Cuma dia nyaringkan supaya orang lain dengar. Itu apa hukum? Lalu dilihat kepada illah, tujuan dia nyaring. Kalau dia istighfar seorang-seorang tak ada orang bincanglah isu tu. Iaitu supaya membantu orang dengar tarhib, tahu bahawa waktu subuh sudah hampir, ya, yang belum tahajud masih sempat nak tahajud, yang sedang sahur boleh tekan break, ya, apalah saja boleh bersedia, yang mandi, nak wuduk dan sebagainya. Sama tak macam azan pertama? Oh sama. Illah asas azan pertama juga adalah nak beritahu waktu subuh dah hampir. Tarhib pun nak beritahu waktu subuh dah hampir. Maka sebagaimana sunat hukumnya azan pertama, demikianlah sunat hukumnya tarhib. Jadi ada orang kata tak boleh la qiyasa fi mauridin nas. Tak boleh pakai kias tempat dah ada nas. Bukan macam tu cara faham. Nas tu perlu ada sebagai asal. Dia punya sumber asal dia. Yang nombor dua tu tak ada nas. Yang nombor dua ni kita guna kias. Yang kaedah yang kamu sebut tadi betul, tapi cara kamu faham tak tepat. La qiyasa fi mauridin nas berarti tak boleh kita guna teknik kias sehingga melanggar nas. Sebagai contoh, katakanlah lepas dengar Ustaz Buku cerita tentang sunatnya azan pertama, timbullah idea dalam fikiran pengurusi ke, DJK ke, apa kata kita hidupkan tarhib pun tidak, ya, azan pertama pun tidak, apa kata kita hidupkan sunnah azan pertama? Bincang dalam mesyuarat. Kita bagi notis lah, nanti orang terkejut pula. Orang tahu setiap bangsa kan ada sembahyang subuh belum waktu, sebab tak tahu azan pertama. Dalam masa sebulan misalnya, diwawakan dalam WhatsApp taman penduduk setiap bangsa, dalam Facebook, start daripada 1 Ogos misalnya, Masjid Muhammad bin Jabal akan menghidupkan kembali sunnah azan pertama. Jadi ambil perhatian, ya, azan pertama itu belum masuk waktu, tunggu azan yang kedua, misalnya begitu. Jadi masyarakat dah ready. Dalam mesyuarat, satu orang bangkang. Dia kata, maaf Pak Pengurusi, saya tak setuju dengan cadangan tu. Sebab cuba kita fikir, azan zuhur sekali, azan asar sekali, azan maghrib sekali, azan isyak pun sekali. Kita kiaslah. Azan subuh pun sepatutnya sekali lah. Kenapa azan subuh nak 2 kali pula? Yang ini yang terpakai kaedah tadi. La qiyasa fi mauridin nas. Tak boleh kias tempat tu dah laluan nas. Nas dah ada menunjukkan azan pertama subuh tu sunnah. Sunat, mustahab. Tiba-tiba kamu nak tolak kesunahan itu atas dasar kias. Kias pada zuhur lah, asar lah, maghrib, isyak. Tak boleh. La qiyasa fi mauridin nas. Tak boleh kamu kias pada tempat nas dah lalu. Azan pertama ni nas dah lalu kata sunat. Kamu nak kias dan jadikan tak sunat, tak boleh. Tapi kalau tarhib, ada nas tak tentang tarhib? Khusus tak ada. Umum suruh berzikir, suruh selawat ada. Maka ketika itulah kita ambil yang ada nas, iaitu azan pertama, jadikan sebagai sandaran. Tengok persamaannya sama, asas hukumnya sama. Kita ambil hukum sunat azan pertama, pakai kepada tarhib, maka hukum tarhib adalah sunat. Begitu ya, cara aplikasi kias. Jadi ini dengan kias ni lah jadi berkembang. Kalau tak, payah juga nak buat hukum. Benda ni tak ada zaman Nabi. Tapi ilahnya ada, sama. Sebab itulah tidak boleh kias sesuka hati. Even benda-benda yang dah diterima pun sebagian ulama tak terima. Misalnya kan kita tu bayar zakat pendapatan.
Kenapa? Apa asas diwajibkan zakat pendapatan? Kan sepatutnya zakat cukup setahun baru kita tengok. Lepas setahun cukup nisab ke tak cukup nisab? Oh, cukup nisab dalam tempoh haul ke setahun, wajib kita bayar. Tapi tiap-tiap bulan belum haul, baru dapat gaji. Kadang-kadang pepatah orang kerja makan gaji ni, keluar pagi, balik petang, dapat gaji, bayar hutang. Akhirnya tolak hutang memang tak cukup nisab, bahkan kadang-kadang negatif. Ya. Jadi diletak lagi zakat pendapatan. Tapi zakat pendapatan ni yang mewajibkan itu dia kias kepada zakat tanaman. Katanya zakat tanaman bila kita tuai, masa itulah kita wajib bayar. Jadi kita tuai gaji kita tiap-tiap bulan, so-called tuai lah. So kita bayarlah masa kita dapat gaji tu. Yang menerima itu asas dia, kias. Kalau nak cari dalil khusus tak ada. Dia kias kepada zakat tanaman. Yang menolak dia kata itu kias ma'al farid. Kias tapi tak sama. Kamu tak boleh kias pendapatan dengan tanaman, sebab tanaman memang itulah masa dia tuai, itulah dia punya perkiraan. Sedangkan pendapatan ini duit. Kias kepada emas dan perak. Emas dan perak dia ada haul dia. Dia bagi apa? Kias ma'al farid. Kias kalau benar dia tu ada perbezaan, maka kias macam tu batal. Asas kias dia mesti sama, illah ni. Ini kaedah yang penting. Saya tak pasti, mungkin sebagian daripada tuan-tuan ada yang ikuti dialog kami di Perlis pada 25 Jun yang lalu. Salah satu isu yang dikaitan dengan kias adalah di pihak yang sebelah sana dialog dengan kami, iaitu Ustaz Salman Ali, jurulatih debat dari Qatar. Jadi beliau bawa kisah bagaimana dalam satu perjalanan ada seorang wali Allah ni, dia dapat orang beri arak kepada dia, khamar, wine. Lalu dia beri kepada orang-orang salah kumpulan dia itu, sudah bertukar menjadi delima, jus delima. Okay. Jadi gambarannya seorang-orangnya apa ni? Apa cerita wali bagi kawan-kawan minum arak sehingga jadi jus delima? Jadi saya terangkan, memang dari segi fiqh itu yang akan berlaku. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum dia berpusing-pusing ikut illah dia. Ada illah asas hukum, adalah hukum tu. Kalau hilang illah, asas hukum tu pun dah tak ada, maka hilang hukum dia. Contoh, hukum makruh makan bawang mentah. Kenapa? Apa illah? Itu bau dia, bau yang busuk. Tapi kalau bawang itu telah diproses dengan cara masakan ke atau apa ke, menyebabkan hilang bau dia, bau busuk tu dah tak ada, maka hilang hukum makruh. Demikian arak, khamar tu bila dia tengah jadi wine tu dia haram, ada iskar. Tapi kalau dibiarkan dengan prosesnya itu, akhirnya berubah menjadi cuka anggur. Asalnya arak, sebelum tu arak, kalau minum mabuk. Bila dia dah berubah jadi cuka, natural punya cuka lah, cuka anggur. Adakah mabuk kalau kita makan cuka? Tak mabuk. Maka pada ketika itu berubah hukum. Walaupun asalnya substance yang sama, dia berubah hukum menjadi halal kerana illah ni sudah tidak ada. Maka demikian saya kata, kalaulah arak itu sudah berubah menjadi air delima, maka hukum dia berubah. Cuma arak berubah menjadi cuka, namanya apa? Adatan biasa. Ya. Arak berubah menjadi cuka biasa. Arak berubah menjadi air delima, itu namanya kharij lil adat, mencari kebiasaan. Maka kalau berlaku pada wali, itu namanya karamah. Kalau berlaku pada orang-orang ahli sihir, itu namanya istidraj, ya, ataupun sihir. Jadi dia kata ni berlaku pada wali, pakai karamah. Bukan wali boleh minum arak, bukan. Wali ke apa syariat terpakai pada dia. Oh dia wali, dia boleh minum arak, bukan. Dia wali, Allah kurniakan kepada dia arak boleh bertukar menjadi air delima. Untuk orang lain tak, orang lain arak bertukar menjadi cuka. Tapi Allah yang sama, yang berkuasa menukarkan arak menjadi cuka, Allah berkuasa menukarkan arak menjadi air delima. Maka ketika sudah bertukar menjadi air delima, berubah hukum dia kerana illah memabukkan sudah tidak ada, maka hukum haram berubah menjadi halal.
Lain orang minum arak, dia kata saya minum air delima, itu haram. Sebab yang kamu minum itu masih arak lagi. Kamu hanya mendakwa air delima ke air mineral ke air apa, itu hanya dakwaan kamu. Tapi kalau memang sudah bertukar menjadi cuka atau menjadi sesuatu yang lain daripada arak, maka demikianlah berubah hukumnya. Sebab itu kadang-kadang kalau kita tak faham, kita kata apalah ulama ni. Dulu kata haram, tak kata halal pula. Nah, kalau ulama yang benar-benar ulama, perubahan hukum itu bukan sesuka hati. Dia akan melihat kepada faktor-faktor yang memberi kesan kepada hukum. Salah satu faktor yang utama namanya illatul hukmi, asas hukum. Ada benda-benda yang tak tahu asas, maka tak boleh kias. Banyak perkara ibadah kita tak tahu asas, kita buat kerana Allah suruh. Kenapa orang tanya, kenapa Ustaz kalau kita kentut kita kena berwuduk, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, ya? Takkah apa tu yang kentut tu punggung, yang kentut punggung, yang dibasuh muka? Apa dia punya logik dia? Kalau ikutkan mana ada logik? Allah yang suruh kita wuduk. Tapi ada juga ustaz layan. Dia kata macam ni, bila kita kentut yang maju muka, maka muka lah yang dibasuh. Tak juga, tangan pun akan basuh juga. Itu hanya akal-akalan saja. Jadi seumpama macam itu namanya umurun ta'abbudiyah, perbuatan yang dilakukan semata-mata kerana Allah suruh. Tak jumpa illah dia. Kenapa kita sapu kuh bahagian atas? Kalau ikut logik, yang pada kita sapu bawah yang kita kena benda-benda kotor. Kenapa sapu kuh di bahagian atas? Itulah dikatakan laukana din yukhazu bi ra'i lakana batinul khawf aula bil masjid. Kata Sina Ali, kata silap saya, kalau agama ni semata-mata akal kosong itu saja, maka tentulah bawah khuf tu lebih patut disapu berbanding dengan atas khuf. Tapi ada benda-benda tak boleh kias. Bukan ada orang faham ibadah tak boleh kias. Bukan ibadah tak boleh kias. Ibadah yang tidak dikenal pasti illah dia. Tak tahu illah tak boleh kias. Kerana asas kias adalah persamaan pada illah. Illah pun tak tahu. Tapi kalau ibadah itu diketahui asasnya, maka boleh kias. Misalnya talaffuz bin niyah. Kita usalli fardhu subhi rakaatain itu dalil khusus tak ada bahawa Nabi suruh lafaz usalli atau Nabi sendiri usalli, tak ada. Kias macam mana? Lafaz niat dalam ibadah lain. Kenapa? Sama-sama menzahirkan apa yang ada dalam hati. Nabi pernah lafaz niat ihram, bunyi Nabi berniat ihram. Nabi pernah lafaz niat nak puasa, Nabi beritahu kalau begitu saya puasa. Jadi ulama kias sebagaimana sunat melafazkan niat pada ibadah ini menzahirkan apa yang ada dalam hati, demikian juga sunat lafaz niat ketika nak solat. Kalaupun perkara khilaf, tak ada masalah, kita boleh berlapang dada lah. Perkara yang ulama ada khilaf, tapi dalam mazhab kita sunat dengan kurang-kurangnya dua alasan. Pertama, kias kepada ibadah lain yang ada talaffuz niat. Yang kedua, kerana membantu yang wajib. Yang wajib sebenarnya bukan lafaz, yang wajib adalah hati itu. Jadi setengah orang kalau dia tak lafaz, dia payah nak hadir. Maka sunat dia itu membantu dengan lafaz. Wallahu a'lam. Next kita akan pergi pada sumber hukum yang seterusnya, namanya istishab. Ya, ada sebarang masalah kalau saya mampu jawab. Baik, jadi kalau tak ada, saya ambil peluang ini mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal amal. Semoga Allah menerima daripada kita semua amal-amal soleh kita. Saya percaya ada yang mulai satu Zulhijjah dengan mempertikatkan amal ibadah, dan selamat kita itu menyambut Idul Adha pada hari esok, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natal Allah bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu.